Baik, kita hari ini kuliah hadis yang ketujuh, muka surat 56. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca, Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sahrin radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakh radhiyallahu an, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak juga bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Lagi satu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian. Seharusnya Imam An-Nawawi rahmatullah menukilkan hadis yang sempurna. Rahimahullah. Rahimatullah menukilkan bukan tu rahimahullah. Rahimahullah. Betul. Menukilkan hadis yang sempurna tersebut agar ahlul ijab kaum murji'ah yang hidup pada zaman sekarang yang membatasi iman hanya di dalam hati tidak tertipu dengan zahir hadis ini. Ya. Baik, lagi kata asing. Kata asing. Nak baca daripada mana? La yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak juga bentuk rupa kalian. Maksudnya Dia Azza wa Jalla tidak memberi pahala atas dasar keelokan tubuh dan rupa hamba-Nya. Sebab tubuh manusia itu tidak menjadi acuan dalam pemberian pahala. Yang diperhitungkan dan menjadi acuan dalam pemberian pahala adalah amal perbuatan yang dilakukan manusia dengan tubuhnya. Demikian pula dengan ciri-ciri fisik dan rupa yang terjadi di luar kemampuannya, seperti hitam atau putih kulitnya, tinggi atau pendek posturnya, atau yang lainnya. Semua itu tidak diperhitungkan dan bukan acuan dalam pemberian pahala. Baik ya, saya masuk mula. Jadi dalam hadis yang ketujuh ini adalah hadis riwayat Muslim. Begitu juga hadis yang di bawah ini juga adalah riwayat Muslim juga ya. Pada bentuk yang lain. Jadi bila kita lihat ya pada hadis ini ya, Nabi bersabda katanya ya, Allah tidak melihat kepada ajsamikum, kepada tubuh kamu, tapi ya Allah melihat ya kepada qulubikum, yaitu hati kamu. Dalam bentuk lain ya, Allah dalam hadis lain diterangkan Allah tidak melihat kepada suwarikum, rupa kamu, wa amwalikum, dan juga harta kamu, tetapi Dia melihat qulubikum, yaitu hati kamu, wa amalikum, dan amalan kamu. Jadi hadis ini ya, terkadang manusia mengambil kesempatan ya, apa yang penting ialah hati. Sebab itu mereka kata pakaian tidak menjadi
hal, tak berpakaian ataupun tidak menutup aurat pun tak apa. Yang penting hati mau baik. Macam tu bahasa dia. Ya. Jadi Allah hanya melihat pada hati, bukan pada pakaian kamu. Dalam hal ini tidak menyebut tentang pakaian, tapi menyebut tentang rupa, tentang harta, tentang ajsamikum, iaitu tubuh badan. Dia tidak melihat kepada pakaian. Jadi artinya hati yang baik, hati yang ikhlas, menurut agama, mereka yang patuh pada undang-undang agama. Kalau seandainya seorang perempuan itu menutup aurat itu adalah wajib, maka itulah lambang hati dia, keikhlasan hati dia, memperlakukan dirinya dengan mentaati apa yang diperintahkan. Tapi pada zahirnya sendiri dah nampak penentangan dan tidak mau menutup aurat, artinya itulah hati dia. Itulah lambang hati dia. Jadi sebab itu jangan dijadikan sebagai alasan. Yang penting hati. Bukan semuanya orang bertudung itu baik. Jadi kalau dibaca atau tafsirkan sebagai itu, artinya tak payahlah semua menurut hukum. Artinya yang penting hati, tak berpakaian pun tak apa. Ibaratnya macam tu. Jadi ini sudah salah. Sebab itu yang dikatakan hati ini adalah keikhlasan hati dalam segi mentaati agama. Sebab itu suruhan agama. Terkadang orang membayangkan atau mentafsirkan bahawa jubah itu adalah sunat bagi lelaki. Jubah itu adalah sunat Nabi. Serban itu adalah sunat Nabi. Jadi, kalau nak ikut sunat Nabi, mestilah pakai serban. Mestilah pakai jubah. Mereka mentafsirkan dalam segi pakaian. Bahawa itulah adalah sunnah Nabi. Sebenarnya, dalam ikut sunnah Nabi ini, ada yang dikatakan ibadat, ada yang dikatakan adat. Ibadat itu apa yang disuruh oleh Nabi. Wirid yang diajar oleh Nabi itu ibadat. Bacaan-bacaan dalam solat yang diajar oleh Nabi itu ibadat. Tapi pakaian itu adat. Sebab adat orang Arab berpakaian dengan pakaian jubah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain orang musyrikin semua pakai jubah. Itu adalah adat budaya orang Arab. Jadi artinya jubah itu bukan ukuran sunnah. Jubah itu adalah pakaian adat. Jadi itu bukan sunnah. Yang sunnah apa yang disuruh oleh Nabi. Jangan kita ubah. Sunnah itu contohnya bacaan-bacaan dalam solat jangan diubah. Wirid-wirid jangan diubah. Selawat jangan diubah. Itu menunjukkan kepada sunnah. Jadi kalau Nabi ditakdirkan duduk di Malaysia, contohnya lah, Nabi dilahirkan di Malaysia, dia akan pakai pakaian baju Melayu dan dia akan pakai sampin. Maka orang Arab pula bila melihat orang berpakaian pakai sampin, pakai baju Melayu, jadi mereka pun adakah orang Arab pun nak ikut juga budaya macam kita, walaupun nabinya dalam kalangan orang kita. Jadi di situ kita kena faham, jubah ataupun serban, itu adalah budaya ataupun adat. Sebab orang musyrikin pun berbuat demikian. Mereka juga berpakaian. Jadi kalau Nabi tidak menyerupai orang musyrikin, sudah tentu Nabi akan berpakaian lain, bukan berpakaian jubah. Tapi ternyata bahawa Nabi juga memakai jubah macam mana Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lainnya. Mereka memakai pakaian itu. Itu adalah budaya. Budaya Arab. Dan kita jarang nampak orang Arab pakai serban. Orang Arab pakai egel, pakai selendang.
Dia tidak pakai serban macam kita pun. Ya. Dan kalau serban itu juga wajib dan banyak pahalanya, ya kenapa waktu memakai ihram kita tidak boleh menutup muka? Tidak boleh pakai serban, tidak boleh pakai songkok dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa pakaian itu adalah adat. Jadi orang yang meletakkan pakai serban akan dapat pahala sekian-sekian. Hadis itu hadis dhaif, bukan hadis sahih. Nak menggalakkan orang pakai serban, diletakkanlah hadis dhaif menunjukkan banyak pahala pakai serban. Kalau tak pakai serban tak ada pahala, pakai serban ada pahala. Jadi itu hadis-hadis dhaif. Macam orang nak menjual cincin, dia buat hadis supaya hadis yang menerangkan bahawa Nabi memakai cincin. Jadi nak melakukan hadis cincinnya, maka mereka bersandarkan kepada Nabi. Macam itulah. Sebab itu kita kena faham tentang adat dengan ibadat. Ibadat dalam segi pakaian ialah menutup aurat. Ibadat dalam berpakaian ialah menutup aurat. Jadi caranya ikut budaya masing-masing. Macam kita bertudung pun tidak mengikut tudung orang Arab. Orang Arab biasa bertudung dia berbelit-belit, bersimpul-simpul. Kita main letak je dah siap. Jadi artinya dalam segi menutup aurat ialah ibadatnya. Dalam segi ibadat menutup aurat ialah mengikut syariat. Cara menutup aurat. Caranya terpulanglah. Asal ia mengikut syariat. Itu maknanya. Kalau yang tak menutup syariat, yang tidak mengikut syariat itu, berpakaian. Tapi katakan Nabi, berpakaian tapi telanjang. Maknanya dia berpakaian tapi dia membentuk badan. Pakaian itu membentuk badan. Jadi itu dikatakan berpakaian tapi tidak berpakaian. Jadi dia walaupun dia menutup dalam seginya menutup aurat tapi tidak mengikut syariat. Jadi kita fahamlah dalam segi pakaian ini yang mengikut sunnahnya ialah menutup aurat. Caranya mengikut budaya lah masing-masing. Kita orang Melayu, pakaian kita berbeza dengan pakaian Arab. Macam tu. Jadi bagi perempuan dah tentulah dia punya peraturan menutup aurat tu dah jelas baik dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 31, begitu juga yang lelaki, tapi lelaki dia tidak berapa jelas dalam hal menutup aurat. Tapi walau hakikatnya menutup aurat bagi lelaki ialah sesuatu yang malu. Sesuatu yang malu. Itu adalah menutup aurat. Sebabnya hanya pendapat ulama sahaja, pendapat, iaitu pendapat. Aurat lelaki itu antara pusat dan lutut. Jadi sebab itu orang-orang tua kita ingat dulu, kalau dia solat, dia sekadar pakai kain pelekat je. Dia tak pakai baju. Kain pelekat dia menutup pusat dia dan menutup dia punya lutut dia. Itu dah nutup aurat lah tu. Orang-orang tua kita dulu. Tapi sebenarnya solat yang sedemikian tidak sah. Dan Nabi sendiri menerangkan kalau kita tak menutup bau, tidak ada solat. Artinya menutup bau ni kalau kita pakai kain pelekat macam tu, kita kena meletakkan selendang di bau kita. Kalau lelaki sebab itu kena ingat-ingatkan lah. Kalau kita ada anak lelaki, kita kena ingat-ingatkan. Jadi tak boleh pakai hanya sekadar kain pelekat saja. Kalau nak pakai kain pelekat macam tu, kena tutup baunya dengan selendang. Baru sah solatnya. Oleh kerana Quran sendiri menerangkan huzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu hendak solat. Ketika kamu solat. Artinya, sopan atau tidak? Kita pakai kain pelekat contoh,
ya, tak pakai baju. Kita pergi solat Jumaat, orang semua berbaju, ya. Kita pakai kain pelekat tak berbaju. Ya, malu tak kita? Kalau malu, itulah aurat. Ya, artinya jangan berbuat demikian walaupun sendirian. Ya. Jadi ya, itulah aurat. Jadi aurat itu sesuatu yang kita merasa malu. Kita nak pergi pasar pun dengan cara macam tu pun kita malu. Ya, nak berjalan cara macam tu pun kita malu. Itulah namanya aurat. Ya. Ketentuan untuk lelaki. Ya. Jadi sebab itu, ya, dalam segi sunnah dan adat, kita kena bezakan, ya. Sebab itu kena bezakan. Kadang orang tak dapat memahami antara sunnah dan adat, sehingga ia mewajibkanlah kita suruh pakai jubah lelaki, mewajibkan kita suruh pakai serban, ya, bagi lelaki. Ya, itu tak ada sunnahnya. Itu hanya adat. Sunnahnya menutup aurat. Itu sunnah dia. Ya, kena faham. Sebab itu, ya, apa yang dilahirkan pada rupa, pada badan, itu melambangkan hatinya. Ya, hatinya sudah terdidik demikian. Kalau, ya, maknanya pada zahirnya, ya, indah, cantik, maknanya begitulah hatinya. Ya. Kalau di luarnya sudah menunjukkan keburukan, itulah cermin hatinya. Ya. Sebab itu, ya, Allah Ta'ala tidak, ya, melihat sekadar tubuh badan, ya, tetapi dia melihat hati. Dalam segi tafsiran lagi, ialah, ya, kita punya bentuk badan tidak sama. Ya, ada orang pendek, ada orang tinggi, ada orang sedang, ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang, ya, cantik, ada orang hodoh. Ya, itu tidak menjadi ukuran untuk mendapat pahala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Jadi, ya, tidak melambangkan kepada bentuk badan, tapi siapa yang paling takwa. Walaupun dia berkulit hitam legam, tapi dia seorang yang bertakwa, maka dia akan meraih pahala daripada orang yang berkulit putih tapi tidak beramal dan hatinya busuk, ya, tidak ada ertinya. Itu maksudnya disitulah keindahan, ya, agama Allah Ta'ala ini. Ya, dia tidak pilih rupa, ya, untuk meraih pahala, ya, di sisi Allah Ta'ala, ya, bukan kerana rupa dan bentuk badan, ya, tapi kerana ketakwaan. Baik, ya, kita teruskan dengan kandungan hadis, ya. Pahala amal. Teruskan baca pahala amal. Sekejap. Ya. Okey. Buka mic yang baca tadi. Ustaz, nak tahu beza perkataan ajsamikum dengan suwarikum tu. Suwarikum tu muka ya. Suwar tu berasal daripada gambar. Ya, gambar. Jadi yang dimaksud gambar tu ialah rupa. Rupa. Rupa juga. Yang lagi satu. Azam tu jisim. Jamak kepada jismun. Jisim tu mana tubuh badan. Ya. Jadi suwarikum ni tu kepada apa? Merujuk kepada asal di sini merujuk kepada rupa. Suar. Rupa. Suar ini merujuk kepada muka. Ya. Muka saja, okey. Rupa, muka. Tapi kalau makna gambar pun dikatakan suar juga jamaknya. Ya. Okey. Ya. Ustaz, orang lain lah baca, saya dah baca nombor 7. Tak apa, yang kandungan hadis tu belum baca. Kandungan hadis, okey. Pahala amal soleh itu bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Perbaikan hati lebih didahulukan daripada perbaikan anggota badan, sebab anggota tubuh hanya mengikuti perintah dan larangan hati.
Jika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan sebaliknya, jika hatinya telah rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh itu. Setiap orang akan bertanggungjawab dan dihisap sesuai dengan niat, iaitu hati, dan amal, iaitu perbuatannya. Kerana itulah kita harus bersungguh-sungguh dalam mengarahkan keduanya ke jalan yang baik dan lurus, iaitu jalan petunjuk dari Allah 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 Subhanahu wa Azza Ta'ala. wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi bahawa sebenarnya hati itu adalah raja dalam tubuh badan kita. Innamal a'malu binniyat. Tiap perbuatan itu akan dimulakan dengan niat. Artinya, segala perbuatan yang kita sebelum lakukan dah ada gerakan dalam hati kita. Apa yang kita nak lakukan, kebaikan ataupun keburukan, dah ada pada nawaitu kita. Inna fil jasadi mudghatun. Ketahuilah bahawa dalam tubuh kita ada seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik, baiklah seluruh badan kita. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila rosak, maka rosaklah tubuh badan kita semua. Artinya dia bergantung kepada raja yang memerintah dalam diri kita, iaitu hati. Ala, ketahuilah, kata Nabi, ya qalb, iaitu hati, kata Nabi. Itulah raja. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ke-8. Ada yang lain nak baca? Silakan. Saya baca, Ustaz. Silakan. Bismillah. Hadis nombor 8. Wa an Abi Musa Abdillah ibn Qaisinil Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaha'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'a ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaq alaih. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang kerana menunjukkan keberanian, orang yang berperang kerana fanatisme, dan orang yang berperang kerana riak. Manakah di antara ketiganya yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Muttafaq alaih. Baca kata asing. Kata asing. Kata asing. Apa dia? Apa Ustaz? Kosa kata asing. Kosa kata asing. Bawah dia, bawah. Baca. Oh, bawah terus. Yang mana dah? Hamiyatan. Yusan. Pengesahan hadis. Bukan pengesahan, tak payah baca. Kosa kata asing. Sorry. Hamiyah, fanatisme. Di antara wujud sikap fanatisme adalah bersemangat dan berupaya, yakni dalam berjihad hanya untuk melindungi isteri, keluarga atau kerabat. Riak, iaitu memperlihatkan diri kepada manusia agar mereka menyaksikan perannya dalam perangan, bukan peranan Ustaz, perannya
dalam peperangan sehingga dia pun dipuji dan merasa puas diri. Ria dapat menghapus pahala amal kebaikan seseorang. Sebagaimana saya jelaskan dalam kitab Mubtilatul Amal. Amal. Pengaruh sifat ini pun sangat buruk terhadap kesatuan umat. Seperti yang saya jelaskan dalam risalah khusus berjudul Ar-Riya. Itu tak apalah, tak apa. Tu buku tu kita tak baca. Kalimatullah. Kalimatullah. Salah satu tujuan jihad adalah berdakwah fi sabilillah, yakni di jalan Allah, yakni mengajak umat manusia kepada Islam. Jadi, maksud kalimatullah di sini adalah agama Allah. Baik ya, kita semak dulu. Jadi ya dalam hadis ini, ya seseorang yang tidak memahami tentang ya apakah peranan yang dikatakan sebagai jihad di jalan Allah. Ya, ada yang memahamkan bahawa perkataan hamiyah, ada yang mengatakan ni ya, ada satu lagi syaja'ah ya. Syaja'ah ni mana keberanian ya. Keberanian. Ada yang mentafsirkan ya hamiyah. Hamiyah ni sikap fanatik atau bersemangat. Tujuannya untuk melindungi isteri, keluarga ataupun kerabat. Itu dikatakan sebagai jihad kononnya. Yang ketiga, kerana riak, menunjuk. Riak ni pada perkataan ro'a, melihat. Ia lihat, mana menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni dah tentu dia akan menghilangkan amal, walaupun ya bukan hanya fisabilillah, tetapi dalam ibadat-ibadat kecil ataupun besar yang kita lakukan, tapi kerana riak pun habis amal kita. Contohnya kita bersedekah nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Ya, nak tunjuk pada orang yang kita ni orang yang dikatakan pemurah. Jadi ya dalam hati dah riak macam tu dah menghilangkan amal. Nah, apalagi kalau ya hal berkaitan dengan besar, iaitu berjihad, tapi kita riak nak tunjuk kita ni hebat. Ataupun yang akhir dikatakan kalimatullah, itu yang betul lah. Sebenarnya hakikatnya Nabi menerangkan yang dikatakan berperang pada jalan Allah ialah tujuannya meninggikan kalimatullah, iaitu kalimah Allah. Itulah yang sebenar-benar dikatakan jihad fi sabilillah. Dengan niat nawaitu dia, iaitu untuk meninggikan kalimah Allah. Kalau mati, ya matinya adalah mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Itu yang disebutkan dalam ya hadis mengenai tentang niat dulu mula-mula kita pelajari. Iaitu ada orang yang niat tadi berhijrah ya kerana ya dunia, maka dia pun dapat dunia. Jadi dia punya niat hijrah tu kerana nakkan dunia, mana nakkan kesenangan. Ya, minta kat sana hidup lebih senang daripada kat sini. Jadi ya itu namanya dia nawaitunya untuk dunia. Yang kedua, ya dia nawaitu atau niatnya untuk perempuan. Kata Nabi dia akan dapat perempuan itu. Maksudnya, ya dalam tafsirannya, seorang itu ya dia ingin kepada sebelum hijrah, ya sebelum hijrah, ya dia cintakan kepada seorang perempuan. Jadi perempuan itu kata, kalau engkau nak kahwin dengan aku, engkau ikut hijrah dengan Rasul, katanya. Ya, maka dia pun peganglah ya kata-kata itu ya dalam niat dia untuk bersama dengan Rasul supaya dia dapat berkahwin dengan perempuan itu. Ya, itu yang dikatakan dia punya niat bukan hijrah kerana Allah, tapi jihad kerana perempuan, maka dia dapatlah perempuan. Ya. Yang mana niat nawaitunya jihad kerana Allah dan Rasul, maka dia dapatlah
pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu dikatakan di sini. Kadang niat kita kerana nakkan kedudukan, kerana keberanian, kadang termasuk riak, semua itu tidak dianggap sebagai fisabilillah. Tapi yang dikatakan fisabilillah, niatnya untuk menegakkan kalimatullah, iaitu kalimah Allah. Baik, teruskan dengan dalam beberapa riwayat. Dalam beberapa riwayat seputar hadis ini, terdapat beberapa pertanyaan yang intinya menyebutkan 5 motivasi utama seseorang dalam berperang. 1. Mencari ghanimah. Ghanimah ni 2. mana? Ghanimah ni harta rampasan perang. Oh. Nah, kalau yang tak tahu, ghanimah. Okey. Lagi? 2. Menunjukkan keberanian. Yang disebut saja'ah tadi. Lagi? 3. Sikap riak. 4. Melindungi diri sendiri. Dan 5. Kemarahan, yakni balas dendam. 5 alasan tersebut mengandung pujian sekaligus celaan. Oleh sebab itu, jawapan Rasulullah SAW tidak berupa penegasan, tidak atau ya. Tetapi beliau menjawab secara bijaksana dengan jawapan yang dapat menghilangkan kerancuan dan menambah pemahaman sebagaimana sabdanya. Man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Baik. Jadi dalam bab ini, mana yang dikatakan 1 sampai nombor 5 sampai nombor 5 tadi, itu semuanya membatalkan pahala buat seseorang yang berperang pada jalan Allah. Pertama, niatnya nanti dapat harta rampasan, kita kaya. Yang kedua, menunjukkan dia seorang yang gagah berani. Kalau dia menang, dia seorang yang dikatakan gagah berani atau panglima. Kemudian yang lain riak, hanya nak berlagak, menunjuk-nunjuk saja. Yang lain pula dengan tujuan supaya keluarganya terpelihara. Yang kelima, dia balas dendam. Jadi dia balas dendam kepada orang kafir sekian-sekian, maka niatnya dia nak balas dendam. Jadi kalau hal itu semuanya, artinya itu tidak membawa pahala. Tapi yang membawa pahala adalah yang dikatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang kerana nak menegakkan kalimah Allah, dialah yang ulia. Ulia ni yang paling tinggi. Maka fa huwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah. Jadi berperang ni kita akan nampak antara hidup ataupun mati, antara menang ataupun kalah. Jadi janganlah fikir yang lain-lain. Patutnya fikir untuk menegakkan kalimah Allah. Itulah fisabilillah. Kalau mati, matinya syahid. Kalau menang, kita sudah berjaya menegakkan kalimah Allah. Jadi antara menang ataupun kalah, kalau kita niatnya menegakkan kalimah Allah, dua-dua menang. Mati pun menang, kalah mati pun menang, menang pun dikatakan menang. Macam itulah. Mati itu menang apa? Sebab menang itu dia berjaya sebagai seorang yang syahid. Macam itu. Baik, sambung lagi, tidaklah disebut
Tidaklah disebut fi sabilillah, yakni di jalan Allah, melainkan apabila yang menjadi motivasi utama seseorang dalam berperang adalah meninggikan kalimat Allah agar agama di dunia ini seluruhnya diperuntukkan kepadanya semata. Andai pun diperoleh harta rampasan, yakni ghanimah atau pujian, yang demikian merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi dengan syarat tidak boleh dibarengi rasa ujub atau Dibarengi tahu sikap, tak? Dibarengi. tak tahu apa maknanya dibarengi rasa ujub. Ujub bahasa Greek ke tak? Disertakan. Ujub. Disertai rasa ujub. Okey, atau Disertai. disertai rasa ujub atau sikap bersandar kepada selainnya. Oleh kerana itu, hendaknya waspada orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka dan orang-orang yang telah memberikan sesuatu dengan hati yang takut. Hendaknya mereka berwaspadai sikap tersebut. Kerana hal seperti itu benar-benar dapat menggelincirkan dan menyesatkan pemahaman. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keteguhan dan kita berlindung kepadanya dari kehinadinaan. Kehinadinaan. Masdar tu masdar. Kehinadinaan atau hinadina. Macam tu Masdar. Kalau baca lagi Ustaz, kandungan hadis. Nanti dulu. Jadi dalam berperang ni maknanya komandan atau general dia kena memberikan taklimat. Apa niat dia nak pergi dan hendaklah dihilangkan segala perasaan-perasaan atau wasangka yang membatalkan pahala di sisi Allah. Jadi seorang komandan dia kena memberikan taklimat lebih dahulu supaya masing-masing prajurit dia dapat membetulkan nawaitu masing-masing. Kalau tak, masing-masing ada nawaitu itu, nawaitu ini. Nawaitu mana niat. Jadi hal macam ini kesian. Kesian kepada para prajurit. Seandainya mati bukan sebagai syahid di sisi Allah, kan rugi. Jadi seorang ketua, dia kena memberikan taklimat dahulu. Memberikan tahu dahulu peranan perjuangan itu supaya masing-masing mendapat keredoan dan pahala yang besar di sisi Allah. Itu yang pentingnya. Lagi kandungan hadis. Kandungan hadis. Amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang saleh, yakni benar. Maka hadis ini dapat dijadikan syahid, yakni riwayat penguat bagi hadis Umar radhiyallahu anhu sebelumnya. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan tergantung pada niatnya. Keutamaan jihad terwujud bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatnya dan agar agama seluruhnya hanya menjadi miliknya. Disunnahkan mempertanyakan alasan suatu perbuatan. Hal itu ditunjukkan oleh keterangan Rasulullah SAW mengenai motivasi dasar yang melandasi perang dan jihad. Wajib mendahulukan ilmu atas amal. Ketentuan ini didasarkan pada pertanyaan yang diajukan seseorang, yakni pada kisah hadis di atas. Sebab orang itu tidak berperang kemudian bertanya, tetapi dia bertanya terlebih dahulu untuk mengetahui ketetapan syariat yang benar tentangnya. Terkait tertib tersebut, hendaklah orang-orang yang terjerumus dalam berbagai kemaksiatan dan bid'ah waspada, yakni agar mewawas diri. Mengingat orang-orang ini suka mencari-cari pemberi fatwa yang dapat mendukung niat dan tujuan buruk mereka.
Jika mendapatkannya, mereka akan menjadikannya sebagai ilah, yakni sembahan selain Allah. Dan jika tidak mendapatkannya, mereka pun menuduh para ulama telah mempersulit dan membuat ulama menjauh, yakni dari kebenaran atau agama. Celaan terhadap ketamakan terhadap dunia serta motivasi berperang demi kepentingan peribadi dan bukan kerana ketaatan kepada Allah. Ya, baik ya. Jadi kesimpulannya yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Maknanya sesungguhnya tidak lain amal itu dengan niat. Nah, sebab itu perlunya dikatakan dalam ringkasan tadi. Ya, ilmu mendahului amal. Ya, ilmu itu mendahului amal. Sebab itu orang kadang beramal dia tanpa ilmu. Ya, itu yang menyebabkan amal-amalnya tadi ya banyak mardud yang ditolak. Sebab dia amalnya tanpa ilmu. Sebab itu pentingnya ilmu baru beramal. Ya. Dan ya dimulakan dengan nawaitu, iaitu niat. Sebenarnya Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain amalan-amalan itu dimulakan dengan niat. Baik, pasal niat ni kita baliklah kepada kita punya solat. Jadi dalam kita punya solat, mula-mula kita suruh niat. Ya, kita niat nak solat zuhur. Dalam hati kita dalam hati sahaja aku niat solat zuhur, solat fardu zuhur, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, itu dalam hati kita. Kita dah niat. Ya, itulah namanya niat. Sebab itu ulama-ulama mazhab mentakrifkan niat itu fil qalbi, dalam hati. Ya, dalam hati. Tetapi kita ni pula dah terbiasa. Bila nak solat, mesti kita nak sebut lafaz. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya, kita kenapa kita sebut adaan? Tunai. Ya, adaan tu mana tunai? Sebabnya apa? Kita banyak kodoan. Jadi lawan adaan ni kodoan. Ya, sebab kita dah membiasakan banyak kodok. Ya, sebab itu kita baca adaan. Ya. Baik, kita ambil kesimpulan. Kenapa kita mengutamakan lafaz? Ya, sedangkan yang disebut kita nak solat ni mula-mula ialah niat. Jadi niat itu fil qalbi, bukan lafaz, fil qalbi, dalam hati. Jadi ketika kita berdiri menghadap kiblat, tumpukan kita punya perhatian iaitu kita nak buat apa? Iaitu sudah tentulah daripada wuduk tadi, tujuan kita wuduk tadi kita nak solat zuhur. Maka dah wuduk kita pun kalau perempuan pakailah telekung dan sebagainya, dia pun berdiri menghadap kiblat. Pada masa itu apa yang diniat? Niatnya sahaja aku solat zuhur, solat fardu zuhur, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia pun takbir Allahu Akbar. Ya. Itu yang dikatakan niat. Kita takbir Allahu Akbar. Kita niat dulu. Bukan niat tu dalam ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu maknanya maha besar. Allah maha besar. Ya. Dalam Allah maha besar tu kita letakkan sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kita panjang. Allah panjang. Sebab apa? Dia nak meletakkan niat pada Allah tu. Perkataan Allah tu. Jadi siapa yang memberatkan hal ini? Inilah jadi beratnya kita punya ibadat. Benda yang mudah kita beratkan dia. Sebenarnya usoli ni sejarah dia ialah orang Arab mengajarkan anak-anak dia. Macam kita mengajarkan seseorang bertanya kepada kita, macam mana kita nak niat zuhur?
Niat sajalah, saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita ngajarkan macam tu. Jadi orang Arab dia mengajarkan anak-anak dia macam tu. Ya. Contohnya dia tanya ke bapaknya, ya. Kaifa ya nusalli zuhri? Bagaimana kami nak solat zuhur? Ya. Bagaimana kami nak niat solat zuhur? Contohnya, ya. Dia tanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya kata, ya kul, katakanlah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Jadi ucapan itu seorang bapa mengajarkan kepada si anak, ya, mengenai tentang niat, ya. Jadi sebab itu orang-orang Arab kita tengok dia tak melafazkan. Mana dia ada lafazkan solat usolli fardhu zuhri, tak ada, dia tak lafazkan. Dia terus takbir saja. Kalau kita perhatikan, kalau yang kita dah bercampur dengan bangsa-bangsa lain, terutama kalau pergi umrah ke, pergi haji ke, ya. Kita kalau dengan bangsa lain tak melafazkan. Dia terus Allahu Akbar. Yang melafazkan kita saja. Ya. Jadi kalau kita tak lafazkan, batal ke solat kita? Tak batal, kita dah niat. Tak batal. Kita tumpukan Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Takbir saja, Allahu Akbar. Tak payah nak dipanjang-panjangkan Allahu Akbar. Ya pasal apa nak masukkan niat tu. Itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Itu yang kadang kesian orang-orang kalau musafir ni. Kadang kesian. Si kesiannya apa? Dia tak solat musafir. Sebab dia musafir tapi tak solat musafir. Kenapa? Sebab tak hafal niat musafir. Nak baca usolli musafir tu tak hafal. Ya. Jadi itu yang menyebabkan dia tak solat rupanya. Padahal dia tahu solat musafir tu. Ya, yang 4 jadi 2. Ya, dia tahu. Tapi dia tak buat kerana dia tak hafal usolinya. Jadi orang-orang macam ni kita maklumkan kat dia. Ya. Tak susah pun kita niat tu. Ni niat saja. Saja aku solat fardu zuhur jamaah asar kerana Allah Ta'ala. Dah, Allahu Akbar. Ya. Bukan susah sangat pun, saja aku solat fardu zuhur jamaah asar kerana Allah Ta'ala. Ya. Nanti bila solat yang keduanya, saja aku solat asar. Ya, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada sebut jamaah lagi. Saja aku solat asar, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Ya. Kan mudah. Ya, ini ya kita nak hafal usolinya pun tak hafal. Ya. Lagi dah peringkat umur-umur. Nak menghafal rangkapan-rangkapan macam tu. Lagi tak ingat. Ya. Jadi ya, jangan menyusahkan. Niat fil qalbi. Semua mazhab. Niat itu fil qalbi, dalam hati, bukan lafaz. Ya. Sebab itu dikatakan tiap perbuatan tu dimulakan dengan niat. Macam kita ya datang, dia dah niat tu buka handphone, buka telefon atau buka laptop. Tujuannya apa? Dia nak belajar. Nawaitu dah ada. Ya. Tak payah pun kita lafazkan saja aku buka telefon ini kerana aku nak belajar harfiah. Ya. Tak payah nak lafazkan. Ya. Kita punya niat dah ada dalam hati dah. Ya. Itulah nama niat. Ya. Begitulah ya. Tentang niat. Ya. Jadi terkadang jadi ulama ni pun susah juga. Ya, kalau dia ditekan oleh orang yang kalau dia berdamping dengan penguasa, kadang penguasa ni suruh ulama ni fatwakan sesuatu yang haram suruh dihalalkan. Kadang contohnya dia nak berkahwin dengan dia nak berkahwin dengan anak dia. Mana boleh seorang bapa dia kahwin dengan anaknya. Ya. Dia suruh cari juga. Dia suruh fatwakan juga boleh. Kadang teruk juga. Ya. Kalau kena penguasa-penguasa macam tu, kalau tak nak tak nak lakukan, tak memberi fatwa macam tu, dia akan dihukum. Jadi begitulah beratnya. Ya. Kadang sampai macam itulah. Ya, ulama terpaksa mempersulitkan sesuatu yang benar. Baik, ya, sampai situ dulu. Akan datang kita boleh sambung hadis yang ke-9 insya-Allah. Ya.
Jadi itu saja, mudah-mudahan kita dapat Ustaz, manfaat Ustaz bersama. tanya sikit Ustaz. Nanti